Trump menyekat ruang bernafas Iran melalui satu laluan yang menghubungkannya dengan Rusia dan Cina. Sementara satu letupan mengejutkan di wilayah Cina telah menyebabkan 28 kematian dan perang kembali memuncak di titik-titik yang melibatkan perdagangan, tenaga, dan kuasa. Pada hari Kamis ini, apa yang saya tidak 6 laporan yang datang dari yang rakyat Iran tunjukkan bahwa itulah Amerika Serikat. Syarikat saya tidak tahu. Kereta api Ahtekaiken di Golestan. Sebuah struktur yang menjadi elemen sensitif di koridor darat yang digunakan untuk menghubungkan Cina ke Iran dan memastikan ia tetap terbuka. saya tidak tahu apa. Apa itu? Saya tidak tahu apa. Itu ia bukan sekedar konkret yang pecah. Ia adalah satu message politik dan ekonomi. Jika Teheran cuba melarikan diri melalui landasan, Washington menunjukkan bahawa mereka juga memerhatikan landasan itu. Paluan yang menghubungkan dua wilayah strategik dalam kira-kira 10 hingga 15 hari ini telah dianggap sebagai ruang bernafas untuk inisiatif jalur dan laluan Cina. Dan juga sebagai satu alternatif untuk Rusia di tengah-tengah pengetatan sekatan dan perang logistik. Sementara itu, Cina menghadapi satu lagi tamparan dalaman dengan kebakaran di sebuah kilang kasut yang mengorbankan 28 orang. Pada hari yang sama juga berlaku pengebumian Khamenei di Machade, ancaman terhadap Trump di jalanan, pergerakan tentara Amerika di Teluk, laporan mengenai drone MQ-9 yang ditembak jatuh, dan Israel terus memburu individu yang dikaitkan dengan Hamas di Gaza. Apa sebenarnya yang Trump serang? Kenapa jambatan ini memberi kesan kepada Rusia dan Cina? Bagaimana Iran coba bertindak balas? Adakah centenas hilang kawalan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan. Karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan di Golestan telah mengenai sebuah jambatan kereta api yang terletak di utara Iran, di kawasan yang menjadi penting karena ia menghubungkan rangkaian Iran dengan koridor kargo dari Asia Tengah. Jembatan itu telah dirobohkan oleh pesawat transit. Golestan telah melanggar jambatan ODA. Struktur itu dikatakan telah terkena peluru berpandu jelajah dari Amerika Syarikat. Kerosakan politik sangat besar kerana jambatan itu adalah sebahagian daripada mekanisme yang cuba dipelihara oleh Tehran daripada sekatan maritim. Jambatan Ahtekaiken menjadi tumpuan krisis kerana Iran bertaruh pada landasan kereta api untuk mengurangkan kebergantungan kepada pelabuhan di Teluk. China telah merasmikan satu sambungan kereta api terus dengan Iran pada tahun 2025 dengan kargo berlepas dari Xi'an dan tiba di pelabuhan kering Aprim berhampiran Tehran dalam masa kira-kira 15 hari. Laluan ini telah memendekkan masa pengangkutan berbanding dengan laluan laut tradisional dan memberikan Beijing satu alternatif darat dalam inisiatif jalur dan laluan mereka. Disitulah serangan itu benar-benar memberi kesan. Apabila pelabuhan berada di bawah tekanan, landasan kereta api menjadi jalan keluar. Apabila landasan kereta api diserang, jalan keluar itu juga terjejas. Sebab tindakan Amerika Syarikat terletak di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Syarikat menyatakan bahawa serangan baru bertujuan untuk mengurangkan keupayaan Iran mengancam kapal-kapal awam dan laluan tenaga. Operasi itu telah menyerang puluhan sasaran tentera, termasuk struktur yang berkaitan dengan peluru berpandu, drone, logistik, dan pertahanan. Washington tidak hanya mahu membalas serangan, mereka mahu menunjukkan bahawa kebebasan pelayaran tidak akan menjadi tebusan kepada pengawal revolusi. Donald Trump menganggap gencatan senjata telah berakhir selepas serangan ke atas kapal-kapal di Selat Hormuz dan mula menggunakan tekanan ketenteraan serta keuangan secara serentak. Jika Teheran cuba mengimbangi melalui perdagangan darat dengan China dan Rusia, tekanan pula beralih ke koridor kargo. Ini adalah perang berasaskan ekonomi tanpa mengumumkan pendudukan. Sasaran itu jelas menunjukkan bahawa Washington bukan sahaja memerhati pangkalan dan pelancar, tetapi juga rangkaian yang memastikan rejim itu terus bernafas. Laporan menunjukkan jet pejuang, pesawat pengisi minyak dan pesawat amaran AWACS beroperasi dari pangkalan sekutu di Timur Tengah, dengan tumpuan kepada Jordan, Qatar, Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, dan Bahrain.
Pergerakan ini menunjukkan persediaan untuk menyokong serangan dan melindungi pesawat. Bagi Teheran, mesej ini amat tidak selesa. Kepungan ini datang daripada rangkaian sekutu di sekitar Teluk. Naib Laksamana Bersara, Robert Howard, muncul dalam analisis sebagai suara yang merangkum detik baru ini. Beliau menilai bahawa Trump menyedari Iran biasanya tidak mudah mengalah hanya dengan kekuatan tentera dan kini boleh menggunakan kuasa keuangan. Apabila anda mendengar Presiden, adakah anda rasa beliau telah mengambil pandangan anda bahawa mereka tidak boleh dipercayai, tiada matlamat yang sah dan perlu dihentikan? Tanpa ragu, Brian, dan telefon saya tidak berhenti berdering semalam dengan semua kenalan Iran saya. Semua orang sedang meraihkan. Mereka tahu peluang yang dimiliki oleh Presiden. Penggunaan kekerasan oleh beliau benar-benar menegaskan perkara itu. Ia juga menunjukkan betapa lemahnya orang Iran kerana mereka tidak memberi sebarang tindak balas. Dan semua orang tahu, pada akhirnya, berdasarkan konteks sejarah, bahawa Iran tidak pernah berjaya menawan apa-apa. Mereka sentiasa berusaha untuk mengukuhkan kedudukan mereka, status kewangan mereka, dan Presiden memahami perkara itu. Saya rasa dia telah sampai kepada kesimpulan itu dan langkah pertama untuk membentuk semula sekatan adalah komponen utama dalam hal ini. Sekarang dia boleh menggunakan semua elemen kuasa, bukan saja ketenteraan tetapi terutamanya keuangan. Tafsiran ini selari dengan tekanan ke atas minyak, pelabuhan, bank, laluan darat dan keupayaan logistik. Iran cuba menjadikan pengebumian Khamenei sebagai satu pertunjukan kekuatan politik. Di Macade, orang ramai mengikuti pengebumian pemimpin yang telah meninggal itu. Sementara spanduk dan laungan balas dendam terhadap Trump muncul di tengah-tengah upacara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Image yang coba dipaparkan oleh Tehran adalah perpaduan. Hakikatnya lebih tegang. Di bidang ketenteraan, Iran telah mengeluarkan imej baharu dengan mendakwa bahawa pertahanan udaranya telah mengesan, memintas dan menembak jatuh drone MQ-9 milik Amerika Syarikat. Jika disahkan, ia akan menjadi kehilangan sebuah pesawat yang dianggarkan bernilai kira-kira 30 juta dolar dan digunakan dalam misi pengawasan serta serangan. Pihak berkuasa Amerika Syarikat telah pun mengakui kehilangan besar model ini semasa perang, manakala propaganda Iran cuba menggunakan setiap kejatuhan sebagai bukti keupayaan mereka. Namun begitu, menembak jatuh drone tidak mengubah fakta utama. Iran terus diserang dari segi infrastruktur, laluan dan kuasa ekonomi. China terlibat dalam berita ini melalui dua cara yang berbeza. Secara luaran, China muncul sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung dalam koridor darat yang melalui Iran dan mengurangkan kebergantungan kepada laluan maritim yang terdedah. Di dalam negara, mereka berdepan tragedi industri di Xinjiang dalam wilayah Fujian, di mana kebakaran melanda kilang Kasut Huiteng. Terdapat 237 pekerja dan 2 pelawat di dalam bangunan itu. 213 orang telah diselamatkan atau dipindahkan, tetapi 28 orang meninggal dunia. Pemimpin China menuntut pencarian menyeluruh, siasatan segera dan hukuman kepada mereka yang bertanggung jawab. Pemimpin China menuntut siasatan dan hukuman. Pemimpin China menuntut pencarian menyeluruh dan hukuman kepada mereka yang bertanggung jawab. Apa yang baru? Apa itu? Oh, apa itu? Oh, apa itu? Apa itu? Apa yang baru? Di situ. Pemilik kilang dan pengurus-pengurus lain telah ditahan dan akaun syarikat telah dibekukan. Kawasan itu dikenali sebagai ibu kota kasut di China dengan ribuan kilang dan pengaruh besar dalam rantaian global. Kebakaran itu mendedahkan masalah yang telah cuba dikawal oleh Beijing selama bertahun-tahun. Pertumbuhan pesat, pengeluaran yang intensif dan keselamatan industri yang tidak sentiasa seiring. Sementara China cuba mengekalkan pengaruh di luar negara dengan landasan kereta api, pelabuhan dan perjanjian, satu tragedi di wilayah sendiri mengingatkan bahawa kos kemanusiaan dalam pengeluaran juga boleh menjadi krisis politik. Di Gaza, Israel meneruskan operasi terhadap sasaran yang berkaitan dengan Hamas, walaupun tumpuan antarabangsa sedang terarah kepada Iran.
Serangan Israel terhadap sebuah kenderaan di Bandar Gaza telah membunuh Muhammad Al-Wahidi, seorang pegawai Palestin yang berkaitan dengan cabang bantuan Mesir di Gaza, dan bertanggung jawab untuk menganjurkan siaran awam Piala Dunia untuk penduduk tempatan. Israel menyatakan bahawa sasaran adalah militan Hamas dan berkata bahawa Al-Wahidi bukanlah sasaran. Episod itu menunjukkan bahawa perang di Gaza masih belum selesai. Washington juga menunjukkan kekecohan politik. Scott Fitzgerald telah dipetik berkata bahawa Amerika Syarikat akan berperang di Iraq walaupun krisis utama adalah dengan Iran. Sekarang kita berada dalam peperangan di Iraq. Ini sekali lagi menjadi tumpuan. Jika kita tidak menyelesaikannya, kita akan menghadapi masalah serius pada masa hadapan. Ricky Crawford, Presiden Jawatankuasa Perisikan Dewan, mempertahankan idea bahawa sebahagian rakyat Iran akan menyokong bantuan Amerika untuk mendapatkan kebebasan. Anda nampak orang ramai yang dibuat-buat yang menyokong rejim di Tehran. Tapi saya tidak percaya dengan propaganda itu. Saya rasa rakyat Iran menyokong campur tangan Amerika Syarikat dan membantu mereka mendapatkan kebebasan. Dan saya rasa itulah jalan yang perlu kita ambil. Sudah tentu rakyat Iran berterima kasih kepada Presiden Trump. Ia ada di semua media sosial. Serangan ke atas jambatan, tekanan di Selat Hormuz, sekatan terhadap minyak dan pergerakan tentera di sekitar Teluk membentuk satu operasi pengetatan. Teheran boleh menjerit di jalanan, mempamerkan drone yang ditembak jatuh dan mengumpulkan orang ramai di majlis pengebumian. Tetapi setiap laluan yang diserang akan meningkatkan kos untuk rejim itu terus bertahan. China dan Rusia memerhati kerana masalah itu turut sampai kepada mereka. Apabila koridor yang menghubungkan Xi'an ke Teheran menjadi sasaran, Beijing faham bahawa laluan alternatif mereka tidak kebal. Apabila Rusia menggunakan laluan yang sama untuk mengangkut kargo, Moskow sedar bahawa jalan pintas itu juga boleh diputuskan. Iran membina alternatif kerana mereka tahu bahawa laut boleh dikawal oleh Amerika Syarikat. Kini Iran menyedari bahawa laluan darat juga boleh menjadi sasaran apabila ia mula menyokong rejim dan sekutunya. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga akhir. Sokong projek kami dan beri sumbangan keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.